Kalau kita fikir tentang interreligious faith dialogue atau interfaith dialogue ni, bila kita pergi dengan mode debat, mode kita nak mengalahkan instead of mendengar, dan kita pula mencerita expecting orang di pihak lain mendengar, memang kita pergi tu dengan mental kita yang dah block dan kita memang dah dah ada kesimpulan nak menang. So bila pergi dengan approach tu, mungkin kita nampak tak banyak lah hasil. So bila datang pun audience, penyokong tu datang untuk bersorak berbanding mendengar dan berfikir tentang apa yang diceritakan. So approach yang diambil oleh sebahagian community Muslim dalam konteks minority dalam kebanyakan tempat adalah untuk engage secara harmoni tu, dengar, exchange. Sebab tu Allah SWT sebutkan Allah ciptakan kita dengan pelbagai perbezaan kaum, etnik, agama, li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Dia ada saling tu. So kadang-kadang kita selalu nak bermula dengan pergi jumpa kawan ataupun kelompok agama lain dan kita start criticize agama dia, instead of kita dengar dulu dan kenal dulu, belajar tentang apa yang sebenarnya dipercaya, apa yang sebenarnya diamalkan, kemudian kita pula cerita apa yang kita percaya dan amalkan. Dan sebenarnya agama tersebar dengan lebih luas melalui relationship. Even dalam data pemelukan Islam di Malaysia, kadar yang paling tinggi menyumbang kepada pemelukan Islam ni adalah perkahwinan. Bukan intellectual discourse sangat. Intellectual discourse ada, tapi kelompok tu kecil. Ia lebih berkembang dengan relationship, family relationship, perkahwinan. So relationship ni basically yang boleh menyebabkan conversation berlaku dengan aman ni adalah kita mendengar, kita jadi a good listener. Sebab kita dalam culture yang celebrate speaker, kita tak celebrate listeners. So ada satu buku mungkin boleh dicadangkan kepada kawan-kawan untuk dengar. Tajuk dia Be a Good Listener. Buku tu start dengan naratif yang the better we listen, the stronger the relationship yang kita akan bina tu, dan impact dia jauh lebih baik lah. So ramai mula fikir, oh itu dalam konteks minority. Tapi kalau kita lihat dalam sirah Nabi SAW, approach dialog ni, dia tidak hanya ketika Nabi berada dalam keadaan lemah di Mekah, diseksa dan ditekan. Bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, walaupun ada approach dalam bentuk peperangan, kebanyakannya dalam konteks mempertahankan diri, Nabi masih ada dialog. Datang Kristian daripada Najran, orang datang duduk di masjid Nabi SAW, dan Nabi buka peluang tu untuk berlaku pertukaran idea, pendapat, wacana secara aman. Nabi benarkan mereka tinggal di masjid Nabi SAW dan dijadikan sebagai tetamu negara. So dalam konteks majority, kalau kita fikir lebih terbuka dan logik, sebenarnya lebih banyaklah peluang untuk menyampaikan dan memperlihatkan keindahan Islam tu dengan cara yang lebih aman, tanpa perlu kita terusik dan terbakar dengan sentimen-sentimen yang dicocok oleh sebahagian kecil kelompok daripada mana-mana kelompok agama pun. This group ni akan sentiasa ada, tapi jangan jadikan suara kecil mereka itu adalah suara mainstream. Kalau kita tengok kat Malaysia ni kan, contohnya, kita pergi ke hospital, kita pergi ke sekolah, ke tempat-tempat awam yang kita kongsi manfaat dan kita berlaku inter-ethnic, inter-religious exchange yang paling banyak ni, sebenarnya sangat aman, sangat sejahtera. Dan kalau kita lihat bagaimana keluarga-keluarga yang ada conversion bila orang masuk Islam, bila berlaku perebutan, bila berlaku konflik yang dibakar oleh sentimen ni, selalunya end up dia block orang untuk dengar terus pasal Islam. Dan saya sendiri pengalaman membuat research waktu master tu dalam bidang impak perundangan akibat pemelukan Islam. Daripada interview-interview, daripada kes-kes mahkamah yang dibaca, nampak dengan jelas apabila ia berlaku dalam konteks harmoni, dalam konteks cuba accommodate, jangan jadikan dia isu antara kaum dan agama dan sebagainya. Sebenarnya anak-anak, pasangan lebih tenang dan lebih terbuka untuk consider mendengar. Mungkin suami tu ada spiritual journey, atau isteri dia ada spiritual journey, atau anak dia ada spiritual journey, untuk dia lebih memberikan ruang. Berbanding kita start tu macam nak perang lah, which is not recommended, dan that is not the approach yang Nabi SAW ambil pun dalam kebanyakan waktu dalam sirah.